Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya karim, Allahumma hadi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Assalamualaikum. Sehat semua? Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Terima kasih atas seluruh pengurusan surau Raudatul Syarifah, taman-taman yang penuh kemuliaan ni. Masya Allah. Kali yang kedua di sini, beberapa tahun yang lalu pernah hadir. Alhamdulillah, itu kembangan yang baik. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, saya mengambil masa sedikit hadirin sebagai penutup untuk malam ini kan. Majlis ilmu kita, tajuk saya bawa Hati Ramadan. Ini hari saya. Baik, tajuk Hati Ramadan. Bila bawa tajuk ini, hadirin semua sekali nak tanya, kerana saya ni banyak soalan. Pernah tak orang tanya kita, kau ada hati tak dia? Gitu. Orang tanya kita, kau ada hati tak? Macam tu. Atau kita nak sebut apa? Mengatakan bahawa kita ni pada sesuatu itu ada rasa ke tak? Pada sesuatu. Hadirin letakkan rasa apa? Contohlah, waktu nak berbuka, ada sesuatu yang kita suka tapi dia tak ada, rasa apa? Kalau waktu berbuka, menu itu wajib ada, tiba dia tak ada, rasa nak macam mana tu? Rasa nak menangis ke? Kalau dia ada, macam mana? Dia tak ada, rasa apa? Baik hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, saya nak ajak semua sekali, tahun ini kita meletakkan satu rasa pada suatu bulan yang hadirin, rasa apa padanya? Rasa apa padanya? Kita dah masuk hari yang ke-14. Sehingga ke hari ini, apa rasa yang hadirin telah letak? Atau sebelum sampainya kepada bulan ini, apa yang hadirin telah letak rasa padanya? Yang kita panggil Hati Ramadan. Hadirin semua dikasih Allah Ta'ala, kita adalah orang yang telah melalui satu fasa dalam seluruh kehidupan, dan kita telah pun meletakkan pada sesuatu itu, saat kita suka pada dia, kita letak dia pada nilai yang macam mana. Kalau dah suka, tak kira lah hadirin suka apa. Adik-adik semua sekali ni, suka apa, mana nilai dia, sejauh mana kita meletakkan kedudukan dia dalam seluruh lipatan rasa hati itu sendiri. Beza sangat. Saya melihat perbezaan ini. Contoh, kalau waktu tahun pertama dekat Jordan dulu, di Bumi Muqtah, sehari sebelum Ramadan, kita jumpa orang Arab ni, nak masuk Ramadan, dia ucap apa? Dia ucap mabruk. Jumpa saja mabruk ya akhi, mabruk, bukra Ramadan, mabruk. Tahniah, esok Ramadan, esok Ramadan. Nak tanyalah semua sekali, rumah ni ada tangga tak masing-masing? Ada tak? Mesti ada. Letak tempat kereta kan, mesti ada. Sehari berapa kali basuh? Soalan. Sehari sebelum Ramadan, saya pun sampai pelik tengok, apa ni? Dia boleh cuci tangga dia tu sampai di 3-4 kali duk cuci tangga. Cuci tangga, bersihkan tangga, langsir bertukar pakaian sampai kepada petang asar kan, malam nak masuk maghrib, kita pergi kat masjid ni, tengok dia orang dengan pakaian Masya Allah, tabarakallah, berwangi-wangian, pakaian cantik, indah, berseri-seri. Mabruk, tahniah, mabruk ya akhi.
bukra Ramadan, fil lail Ramadan, syahrul mubarak. Dia ucap tahniah, dia ucapkan suatu perkara menunjukkan ada rasa dia pada bulan itu dengan menyatakan gembiranya dia. Agaknya kita buat macam ni bila? Soalan. Ada jawapan dah kan? Bila? 1 Syawal. Seluruh sikit sebut. Kita akan buat dan wujudkan suasana ini bila nak menjelang 1 Syawal. Maka ini yang kita perlu letak satu kefahaman apa yang ada dalam bulan Syawal. Hari raya Aidilfitri, nak kaya dah pun, betul kan? Tapi apa yang ada dalam bulan Ramadan? Kalau minta senaraikan malam ini, rasanya sampai 20 kot. Senaraikan apa yang ada dalam Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu bila ditanya dan diajak kepada semua sekali, jom kita meletakkan satu rasa pada bulan yang padanya penuh keberkatan. Kenapa mereka ini, mereka yang berada dalam meletakkan nilai ini dan rasa ini begitu gembira, seronok dengan suatu bulan yang Masya Allah tabarakallah. Mereka tunjukkan kegembiraan itu, dan kita pula menunjukkan kegembiraan pada bulan yang hanya sahaja pada satu. Bukan saya nak larang, cuma kita melihat bagaimana kita meraihkan sesuatu. Betul tak ni? Kenapa mereka begitu meraihkan Ramadan? Kerana daripada 1 Ramadan hingga nak menjelang kepada 29 atau 30 Ramadan, apa yang ada dalam bulan itu? Macam sebut. Dik, sebut satu. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Jangan sebut moreh. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. Pahala dia lipat kali ganda. Ada apa lagi? Jangan sebut bazar Ramadan. Tanah. Ada apa lagi? Nak disenaraikan. Kalau nak tunjuk kepada suatu rupa yang dianya adalah istimewa, banyak kan? Apa lagi? Boleh sebut? Sebut dik. 50 minit pagi ni. Banyak saya duk cakap dengan lain kan nanti. Ada apa? Haji, Tuan Bilal dan semua sekali. Banyak kan? Banyak. Nuzul Quran, puasa tu confirm lah benda dah diwajibkan. Cuma cara berpuasa tetap juga berbeza setiap daripada orang. Betul ya? Banyaklah, banyak. Ada puasanya, ada sahur, ada berbuka. Itu confirm lah, kalau dah puasa memang kena berbuka. Terawihnya jangan buat bulan Syawal tau. Tak ada orang buat pun. Adanya apa lagi? Lailatul Qadar, subhanallah. Banyak. Imam pun doa baca tadi, minta keberkatan dalam bulan ini dan sampailah kami kepada Lailatul Qadar. Jadi semua dikasih Allah Ta'ala. Sebanyak-banyak yang kita boleh sebut dengan keistimewaan itu, sehingga pintu langit dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan diikat. La haula wala quwwata illa billah. Patutlah mereka ini begitu meriah sangat nak merayakan Ramadan. Ada hati tak mereka meletakkan satu rasa kena pada tempatnya? Bukannya salah, saya tak kata salah. Allah pun bagi tahu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan kamu sempurnakan puasa kamu dan kamu membesarkan Allah Ta'ala. Allah suruh besarkan, tak ada masalah, silakan. Cuma bezanya hadirin, ini perbezaan yang saya boleh sebut, bahawa nilai meletakkan rasa itu kadang-kadang tu kita mari berasa krik-krik sikit. Kenapa? Contoh hari raya apa yang kita raikan? Macam-macam lah kan. Tak kira lah juadah itu, pakaian pun sama juga. Tapi bila masuk kat sana, saya nak beritahukan, berkongsi bagaimana mereka pada satu keadaan bila nak masuk sahaja Ramadan, masuk Syawal, kalau dari sudut takbir, ada yang berasa macam mana kalau takbir begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berasa macam mana? Berasa macam mana? Agak-agak ya.
Sebab saya merasakan begini, dari sudut mereka memahami sebuah nilai yang hebat, kerana sepanjang Ramadan 1 hingga 29 atau 30 akhir mereka menang. Bila menang takbir mesti sedap lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh, gagah bunyi dah menang. Tengok pelajar Malaysia duyung-duyung pergi kat masjid lain, masjid yang tu tak digunakan untuk solat hari raya, kerana orang Arab kat sana kumpul satu tempat. Mintalah kita orang pelajar-pelajar Malaysia pergi nak beraya kat sana. Arab pun tengok atas bawah. Kaif ya Malaysia? Kenapa kamu di Malaysia? Limaza? Kenapa kamu ni? Daripada atas kepala pakai songkok, turun ke bawah baju Melayu dengan songket siap semua sekali samping. Wah, ilawan ya Malaysia. Kaif? Kita pun tengok takbir. Takbir yang timbulkan rasa. Beraya di perantauan kan, Allahu Akbar, Allah. Mula-mula tergetar dah suara. Suara dah tekak dah. Lepas tu meleleh-leleh menangis. Menang ke macam tu? Meraihkan kemenangan sampai menang ni macam tu. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi ini adalah suatu perbezaan yang kita melihat bagaimana mereka meletakkan sebuah rasa. Hati mereka ada di mana? Mereka memuliakan itu bagaimana? Dan saya nak ulang, bukan saya kata salah, tidak. Merayakan, cara merayakan juga adalah berbeza. Namun hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, adik kita kata tadi, bulan ini adalah bulan yang mana kita sedang melipat kali gandakan seluruh daripada amal soleh yang kita lakukan, ganjarannya cukup hebat. Baik, sebanyak-banyak yang ada itu, hadirin letak hatinya kat mana? Merayakan Ramadan itu kat mana? Yang rasa seronok sangat nak ambil daripada amalan-amalan yang banyak dalam bulan ini, keistimewaan nak rebut yang mana? Kalau tak boleh grab, pakai Foodpanda. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, maka inilah sebuah rasa yang ada padanya hati itu, yang hadirin letakkan rasa yang sampai ia meresap dalam seluruh ribatan hati, sehingga kita berada dalam bulan ini, sehingga kan pada keadaan tertentu mari rasa itu, ya Allah, sambut pun gembira, nak berpisah sedih. Hak raya menang lah tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana itu semua yang dikasihi Allah Ta'ala, kita masuk baru 14, ada meruang dan ada masa lagi. Ambil satu yang mana sebanyak-banyak yang kita nak capai tadi. Contohlah, semua yang ada sekarang, siapa ada pengalaman dengan Lailatul Qadar? Soalan kerik-kerik ni, kesoalan senak otak ke soalan dahsyat? Allah Ta'ala alam, siapa ada pengalaman? Kalau bertanyalah kepada mereka dan saya dan siapa-siapa sahaja nak menceritakan tentang Lailatul Qadar ini, subhanallah, kita pun tak tahu macam mana rupa. Dan saya tak menafikan di kalangan kita yang ada ni mesti ada pengalaman, wallah alam, betul kan? Tapi bila nak sampaikan kepada seseorang, nak menceritakan bagaimana rupa dan keistimewaan itu, Allahu Akbar. Kita orang awam, saya orang awam, kami masuk kat sana, Masya Allah, kena musim sejuk, puasa musim sejuk, seronok tak? Seronok kan? Seronok musim puasa musim sejuk ni. Hadirin nak tanya, tangki air kat sini macam mana rupa? Yang warna silver tu kan? Lepas tu ada rumah kan? Tangki air kita kan, duduk kat luar rumah, si ada rumah dia lagi kan? Kat dalam rumah warna hitam macam tu kan? Kat sana hadirin, kalau sebesar ini, warna yang daripada besi itu, si alloy ni kan, tengah atas-atas bumbung yang tak ada bumbung, atas bumbung rumah tak ada bumbung lain, terdedah macam tu lah. Kalau datang musim panas tong air tu, mandi air panas lah kami. Panas lah air yang turun daripada paip tu. Oh, masa tu puasa pula dalam bulan musim sejuk, buka paip air tak keluar air. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni tengok buka-buka tak keluar. Memang tak keluar lah, sebab tong atas tu paip dah sampai kena salji, beku lah paip tu, beku air dalam paip tu, beku tak keluar sungguh. Lailatul Qadar pula. Hadirin, nak cerita bahawa kita dengan pengalaman Lailatul Qadar sendiri, wallah ta'ala alam. Namun Rasul Muhammad ada pengalaman tak? Ada.
Para sahabat ada pengalaman tak? Ada. Para waliullah ada. Para habaib ada. Para ilmuwan ada. Mereka ada pengalaman itu sehingga boleh menceritakan. Hadirin semua dikasihi Allah Ta'ala. Kerana itu, untuk mencapai kepada semua keistimewaan ini, duduk dalam satu keadaan yang kita meletakkan rasa pada bulan ini. Yang mana hadirin letak rasa pada sesuatu yang hadirin suka. Suka apa? Kita ni kalau dah suka, apa sahaja yang disuruh buat, kita buat. Betul tak? Kalau dah tak suka, kalau orang tu dah kita tak suka, sebut nama pun tak nak, sebut je muntah. Nak cerita kalau dah tak suka. Betul kan? Agar tadi semua dikasih Allah Ta'ala, maka rasa apa yang hadirin letak pada bulan ini, sejauh mana, kalau sudut peratus, berapa persen yang kita letak. Kalau sama seperti tahun-tahun yang sudah, maka kita lalui satu fasa kehidupan dalam sebuah bulan yang diberkati Allah Ta'ala, sama gitu je lah, sama je. Tunggu masa nak raya, raya kita. Kalau jenis hak raya tak bersungguh sangat, baju tak macam yang tahun lepas, baju tu je lah. Kalau jenis hak bersungguh, mungkin dah siap kot pasangan, baju-bajunya dah ada. Wallahualam. Betul kan? Hadirin, baik, kerana itu saya nak ajak semua sekali. Nak tanya berapa minit sebenarnya ni? Kau berhenti dah? Boleh berhenti dah? Oh boleh teruskan ya, kau dah berhenti lah. Masya Allah. Okey, kita tutup. Boleh nak ajak baca doa. Ajak baca doa. Doa ini ada 3 keadaan yang perlu kita faham, dan mudahan hadirin ingat, insya-Allah amalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan suatu rasa. Rasa apa? Rasa yang menyebabkan hadirin boleh menikmati keistimewaan bulan ini. Boleh? Baik, sebelum baca doa, nak tanya hadirin secara peribadi sendiri, amalan apa yang hadirin buat di bulan-bulan yang lain berterusan, berjam-jam tak henti? Ada tak? Adik-adik baca Quran sampai 12 jam tak berhenti? Ngaji sampai 12 jam, 13 jam, ada tak? Kalau solat tak berhenti-henti, solat 12 jam tu tak berhenti langsung, ada? Hadirin, kalau jenis orang suka bagi infak 12 jam tak berhenti, bagi duit, bagi Putra Hak ini habis dapat singgit, contoh ada tak? Maka nak tanya semua sekali secara peribadi, siapa yang dirinya beribadah kehadap Allah Ta'ala direct 12 ke 13 jam tanpa henti? Ada? Tanya. Kalau bulan ni ada tak? Ada ke tak ni? Tanya sungguh ni, ada tak dia? Bulan ni ada lah. Apa dia? Nak tanya hadirin, sejak daripada bersahur, mula berpuasa, ada tak orang berhenti tengah hari? Dia puasa kan, puasa sampai tengah hari tadi, relax kejap, penat dah ni, ini orang kejap. Ada? Tak adanya. Maka hadirin tolong berbangga pada diri sendiri. Kenapa? Daripada terbit matahari sehingga terbenam matahari, 12 jam berpuasa direct, taat kepada Allah Ta'ala tanpa henti. Betul kan? Maka secara peribadi kita telah menunjukkan ketaatan ini sebegitu panjangnya beribadah kehadap Allah Ta'ala. Tak ada lagi buat hak lain. Bulan-bulan yang lain berpuasa, kalau puasa sunat, boleh tak berbuka kalau tetamu datang? Boleh je. Yang ini hadirin direct tanpa henti. Allahu Akbar. Rasa apa? Tak rasa bangga? Kau tak rasa hebat? Kau rasa biasa je? Hadirin, kalau orang memahami keadaan ini, sepanjang dia berpuasa, berjam-jam menahan diri itu tanpa dia buat sesuatu yang menyebabkan Allah tak berkehendak kepada puasanya, maka di situlah ada satu rasa. Rasa apa? Tanya lagi. Bulan ni dalam keadaan ni, hadirin akan jumpa manusia, kalau jenis dia memang kaki ponteng, dia boleh tunjuk muka dia berpuasa lebih penat daripada orang berpuasa. Namun saat kita boleh buat dengan begitu taat sampai saat berbuka, maka apa rasa yang ada dalam diri kita? Ada rasa bertuhan. Kerana ada rasa itulah menyebabkan kita rasa untuk hidup dalam nilai bertuhan dan bertakwa, menyebabkan kita taat dengan sebaik mungkin.
kehadap Allah Azza wa Jalla, patuh sungguh kita buat dengan sepenuh rasa. Allahumma salli ala Muhammad. Jom kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya ajak hadirin baca. Kalau saya kata jom aminkan, amin je lah. Tunggulah saya baca Allahumma inna je lah. Amin. Bukanlah nak amin. Kan? Baik, bila ajak baca, hadirin adalah orang yang berkehendak kepada kecintaan itu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku berkehendak, aku bermohon kepadamu kecintaanmu ya Allah. Kecintaan. Pernah bercinta tak ni? Jangan jawab tak ingat. Saya tanya banyak tempat dah. Yang otak-otak jawab macam tu. Lupa dah Ustaz macam mana cinta. Subhanallah. Jangan ikut yang masa kita zaman kita tu tak. Dia kena ada. Memang kena ada. Baik. Ceritanya, bila kita meluahkan suatu rasa kepada orang dan orang itu meluahkan rasa yang sama, rasa apa? Rasa gembira. Betul kan? Karena itu, bila kita meluahkan satu rasa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah, kucurahkan rasa aku ini memohon kehadapmu kecintaanmu. Ini Rasulullah Muhammad SAW ajar kepada kita suatu kaedah pembelajaran yang mana cukup fleksibel. Pertama, kita mengharapkan kecintaan Allah. Oleh kerana kita orang awam nak capai kepada tahap ini tak sampai lagi, maka kita pun mohon kepada Allah kecintaan orang-orang yang mencintaimu. Maksud di kalangan kita semua, dia adanya orang ini dia tahap faham mencintai Allah Ta'ala. Kita boleh berkawan dengan dia, dia boleh ajar kita macam mana untuk mendapat cinta Allah. Atau dalam kaedah pembelajaran khusus dipanggil mursyid. Kalau tak, kita akan jumpa di kalangan orang-orang kita ni, sama-sama kita orang awam, dia boleh bercerita macam mana nak mendapat cinta Allah. Maka duduk bersama dengan dia, saling mencintai, suka antara satu sama lain lillahi ta'ala. Yang ketiga, tak jumpa orang ni, maka ambil yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika, aku mohon kepadamu ya Allah kecintaan pada suatu amalan yang merapatkan aku dengan kau ya Allah, sehingga aku dicintaimu. Buatlah amalan apa hadirin. Banyak tak senarai dalam Ramadan tadi? Carilah satu. Cari satu. Amal dengan dirinya, dengan amalan itu, tak kira lah apa benda pun, dan muka dengan amalan itu berkekalan sampai selepas Ramadan pun masih lagi dengan nilai kecintaan itu. Baik. Ada tak ni? Ni ringkas dah ni. Panjang cerita sunnah. Baik. Kemudian ada benda yang ditanya, ada sesuatu yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan, bila berada dalam Lailatul Qadar, berjumpa dengan Lailatul Qadar. Apa yang patut ku buat ya Rasulullah? Hadirin nak buat apa? Nak buat macam mana? Tak tahu bila berlaku kan? Namun tak ada usaha kalau nak mencari, kena cari. Boleh tak ni? Baik, nak buat apa? Baca doa. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nak baca bila? Jadikan ini satu daripada satu keadaan yang mana hadirin letakkan nilai. Baik. Kalau doa ini dibaca oleh imam tadi dalam solat tarawih rakaat yang keempat, bayangkan orang tu tak datang tarawih, agak-agak dia baca tak doa ni? Dan kalau nak tunggu hanya waktu tarawih sahaja nak dibacakan doa ini, terlepas banyak perkara.
Bila kita jumpa dengan para guru, maka guru kata, sekali kiranya kamu benar berhajat dengan Al-Qadr, malam Lailatul Qadar ini, maka jadikan setiap malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Kesungguhan kamu, kecintaan kamu, letakkan rasa pada 10 malam yang terakhir bersungguh lebih pada malam-malam yang lain. Boleh tak ni? Maka ambil doa ini, jangan hanya nak tunggu malam masa solat tarawih. Bacalah setiap waktu. Solat fardu pun baca, solat sunat pun baca. Ambillah masa sikit. Maksudnya selepas bagi salam, Assalamualaikum, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa? 5 ke 10? Saya ni kalau buat begini kan, berkira macam ni, tak boleh sikit banyak pun tak apa. Buatlah sampai ada rasa kecintaan itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. 7 kalimah aja. 7 kalimah ini ada diganjarkan satu malam menyamai berapa ribu? 1000. Dahsyat. Maka buatlah untuk mendatangkan rasa kecintaan itu. Maka hadirin semua yang dikasihi Allah Ta'ala, sepanjang Ramadan ini berusaha dah untuk capai ketiga-tiganya ini sekiranya mampu. Kalau tak mampu, ambil satu dulu dan jadikan ia satu amalan yang menyebabkan hadirin beroleh kecintaan daripada Allah Azza wa Jalla. Saat hadirin mendapat rasa dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, maka dunia keseluruhan ini adalah semuanya kecil. Ada apa dah? Semua nilai yang ada di sisi kita saat berada di dunia ini, semuanya tidak ada membawa makna yang besar kepada kita saat mendapat cinta daripada Allah Azza wa Jalla. Untuk merasainya, hadirin kena usaha pada 2 yang bawah tadi. Wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Boleh dah sampai yang ni, akan jumpa wahubba man yuhibbuka. Orang yang duduk dalam kecintaan itu, dia ajar tarbiyah kita hingga mendapat cinta Allah Ta'ala. Hubbaka, dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dah ingat doa tadi kan? Alhamdulillah, settle. Terima kasih semua atas ruang dan waktu, peluang sehingga dapat kita berjumpa, bersilaturahim, berukhuwah. Selamat merayakan Ramadan. Masih ada tempoh 15 hari. Saya suka sebut merayakan Ramadan supaya hadirin bergembira senantiasa untuk Ramadan ini. Marilah datang sekali datang malam esok kan, dengan songkok, baju Melayu, samping, siap apa semua. Biarlah orang nak kata apa-apa, kenapa sampai macam ni? Aku nak beraya dengan Ramadan. Boleh tak? Hak Ramadan masuk 1 Syawal nanti hadirin nak pakai berlipat-lipat kali. Kau nak letak songkok 2, kata pulang lah tu, nak tunjuk lebih gembira. Allah Ta'ala alam lah. Tapi nak cerita bahawa sampai saat kepada 1 Syawal, bergembiralah dengan hari raya itu. Maka dalam Ramadan, rayakan Ramadan dengan sebaik mungkin dan bergembira di 1 Syawal. Saya Hafizullah Abdul Aziz daripada Seksyen 24 Shah Alam, bertugas di Masjid Al-Ihsan Seksyen 24 selaku timbalan nazir di sana. Terima kasih ukhuwah pada malam ini. Sehingga jumpa lagi. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.